الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum. Bahagia musisi sebagai yang puasa, takwa, iman, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana telah bertemukan kita bersama pada malam ini satu siri kuliah Maghrib, yang mana saya diminta oleh Tuan Imam kita itu untuk menggantikan tempat Ustaz Hafizi, rakan saya jugalah, ya. Yang mana saya tak tersangka lah, mana panggilan Eka ni, Tuan Imam ni adalah panggilan semasa kami berada di water scam Sungai Besi bersama dia lah, ya. Dan saya kenal lah dengan almarhum bapa dia, mak dia, Puan Rohana, ya. Dan saya tinggal di Blok 30 sana, ya. Untuk taruh cuma nak beritahu tentang pengalaman saya lah, pengalaman saya iaitu tugas-tugas saya, iaitu yang mana sebelum ni saya bertugas di agensi Adidah Kebangsaan sebagai guru agama di Pusat Senti dekat Sungai Besi, dekat TPS, Pusat Senti, bercampur dengan berdadah lah selama lebih 14 tahun lah. Dan juga saya terlibat dengan tenaga pengajar Saudara Baru Jari, tenaga pengajar terbaik. Kemudian saya berhenti daripada ADK sebagai agama. Saya pun pergi jadi imam di Masjid Al-Khasi'in, Desa Petaling, sehingga 31 hari bulan Ogos 2020 saya pun umur berhenti lah atas faktor umur saya, walaupun jawatan tu boleh pegang sampai bila, tapi atas faktor saya dah berumur sangat, dah umur, mana saya pun lepaskan jawatan tersebut 31 Ogos tahun 2020. Dan sekarang saya cuma tumpukan kepada dakwah saja, dakwah. Dan saya rasa Ustazah Hina duduk kat sini, ya. Dia kenal sangatlah saya dengan Ustazah Hina tu, ya. InsyaAllah, terima kasih banyaklah kepada Tuan Imam dia kerana telah sudi, Tuan Imam Sedabarisan dia juga telah sudi, ya, menjemput saya untuk memberikan sedikit kuliah tazkirah Maghrib pada malam ni untuk menggantikan tempat Ustaz Hafizi. Ya. Saya pun tak adalah nak buka kitab apa kan, cuma saya akan bawakan beberapa kemuskilan yang ditanya pada saya orang luar sana lah, tempat lain lah. Mungkin saya akan bawa ke sini persoalan tersebut untuk kita kongsi ilmu tersebut, ya. Saya rasa benda ni kalau kata orang semua sudah tahu bab berkaitan dengan solat, bab berkaitan dengan berjamaah, rupanya banyak yang tak tahu, ya. Saya pun terlibat dengan boleh katakan selama 2 minggu saya balik ke Rembau lah. Tapi saya bukan orang Rembau, ya. Saya orang rumah saya. Apabila mereka minta saya jalan kuasa suara masjid tersebut untuk bab fiqh, bab fiqh usulnya solat, ada di antara mereka mengatakan yang mana kita buat solat daripada awal, dah belajar solat dah, buat apa lagi, anda tahu semua, dah tahu dah tak payah buat solat lah. Kata ada di antara, tapi masjid itu berkenalkan orang yang berkaitan agama yang menyampaikan bab fiqh usulnya bab solat, tapi adalah kalangan jemaah yang tak bersetuju. Tapi walau bagaimanapun mereka berkenalkan, saya pun buka kitab tersebut lah, kitab buat solat. Apabila buka kitab buat solat tersebut, banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak yang tak tahu apa. Termasuk orang yang bertanya, orang yang angkat lah, kan. Berapa banyak. Jangan kita katakan, kalau kita dapat ilmu daripada sekolah, dari sekolah, tak apa sekarang, kalau kat saya, kalau kat dulu memang tak ada sekolah ni. Serah ni ke SAR ke tak ada kan dulu. Kalau sekarang mana ada, tapi walaupun kita dapat ilmu daripada sekolah tu, mana kalau kita tak gilap semua, tak jadi apa-apa lah. Banyak kita tahu. Contohnya, kita diajar oleh ustaz-ustaz, duduk tahiyat akhir macam mana, duduk tawaruk macam mana, duduk iftiras, duduk tahiyat awal macam mana.
Sudah dah jauh. Duduk tahiyat awal duduk atas kaki kiri, tegak ke kanan. Duduk tahiyat akhir, duduk atas lantai pangking, ditegak kaki kanan, kaki kiri masuk kanan. Itulah yang ajar oleh Ustaz Muhammad. Apabila kita dah berhijrah, kalau berhijrah lah, berhijrah atau kita sudah meningkat dewasa, kalau duduk tempat ni, kita pergi mana tempat ke, kita tengok orang duduk tahiyat akhir, duduk tawaruk, duduk seperti tahiyat awal, kita pun ikut. Itu masalah. Sudah cantik dah Ustaz tu ajar dah, nak bezakan mana tahiyat akhir, mana tahiyat awal. Ini saya cakap ni betul, memang berlaku. Dalam Imam Syafi'i, tahiyat akhir duduk tawaruk. Duduk tawaruk juga tahiyat duduklah. Macam kita duduk macam kita duduk tahiyat pegang-pegang. Kalau kan dia tengok duduk iftirah, duduk jawab, duduk atas kaki kan, kaki kiri. Apa yang tegak kan. Apabila kebanyakan yang bukan kebanyakan, ada yang tak ada mereka yang duduk seperti iftirah, duduk tahiyat akhir. Bukan tak sah-sah bagi kita Imam Syafi'i khususnya. Memang itulah. Itu nak katakan kita sudah elok ustaz itu ajar di sekolah, kita duk ubah soal. Okey, dalam kali ini saya nak highlightkan beberapa perkara berkaitan dengan bab solat ni. Terutamanya lupa imam tu. Lupanya Rasulullah SAW untuk mengajar kita supaya itu apa perlu kita buat. Apa perlu kita buat. Begitu juga lupanya imam dalam bab solat. Selepas itu ahli Jumaah yang peka dia akan bertanya lah, yang tak tahulah akan bertanya macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ni. Berlaku perkara ni. Saya cakap ni berlaku ketika saya berada di situ. Okey. Solat maghrib, saya berada dalam masa PKP dah. Itu dah berlaku dalam mungkin 7-8 bulan lepas. Saya solat maghrib di Masjid Ibn Khaldun Sungai Besi. Kalau katakan sini, saya pusing lah masjid ke surau ada 4-5 surau, masjid 3 saya pusing lah kan. Saya tak bukan satu masjid surau, cuma surau sini saya tak solat, tapi surau bawah tu saya solat. Dan kuliah saya buat dekat situ. Berlaku di Masjid Ibn Khaldun Sungai Besi, solat fardu maghrib, saya duduk di saf kedua ujung sana. Okey. Imam, kalau kita nak ikut, tiba-tiba imam selepas baca habis tahiyat akhir, dia sujud sahwi. Kalau kita nak ikut yang kita tahulah, terlupa doa kunut, terlupa tahiyat awal, kita kena sujud sahwi. Dan ada beberapa perkara lagi yang tak nampak. Yang tak nampak, kita kena sujud sahwi. Banyak orang tak tahu. Mungkin dalam keadaan ini, semua boleh katakan Jumaah ni, kata, dia ada tahiyat, kenapa dia sujud sahwi? Semua tak sujud sahwi kecuali saya seorang. Maksud saya lah. Tiba-tiba imam, okeylah, dia 3 rakaat tahiyat awal aja, kemudian sebelum dia bagi salam, dia sujud sahwi 2 kali. Okey, saya ikut. Yang lain semua tak ikut. Semua tak ikut. Masalah ini. Perbuatan imam, kita apa yang imam lakukan, kita kena ikut. Kena ikut. Cuma imam tambah rakaat, dia tak boleh ikut. Imam rakaat tak boleh ikut. Lepas tu saya tanyalah berapa Jumaah kan, saya tak tahu dah ni. Lepas tu saya masuk ke dalam, kawan-kawan semua dah, imam-imam di MCC kan, dengan Bilal. Tanya imam, saya tak tanya imam kenapa dia buat itu kan, kita dah tahu kan. Imam tu kita tahu lah, dia kata, saya kena gini. Tak, betul lah. Lepas itu masuk imam, Bilal. Bilal ada 2, satu Bilal tugas, Bilal tugas. Kenapa tak ikut sujud? Apa ni, para jemaah lain tak sujud, saya tak sujud lah. Engkau ikut imam ke ikut jamaah ya tadi dia. Sampai ketawa saya cakap dia. 2 kali cakap, kenapa tak ikut? Pasal dia orang tak sujud, saya tak sujud lah. Engkau ikut imam ke ikut jemaah? Habis. Kalau nak mengikut hukum, boleh batal. Batal solat. Bukan tak sah. Kalau tak sah, dia ada pendapat tak sah, solat tu dikira tapi berdosa, atau tak dapat pahala kalau tak sah. Kalau batal, serupa tak solat. Kalau boleh tak ulang balik solat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, dia mudah sikit.
Tak tahu, terlupa, dimaafkan. Pertama kali mana kenapa tak ada. Lepas tu kalau berlaku lagi, tak maafkan. Bagi Imam Hanafi khususnya, terlupa ke tak tahu, tetap jadi satu kesalahan, tetap batal solat. Kenapa tak baca? Kita senang cari orang, senang cari tenaga mengajar apa kena buat. Ini boleh katakan tak penuh satu minggu pun mungkin 4-5 kali ada kuliah, saya kata mana-mana tempat kan. Kenapa tak cari? Bagi Imam Syafi'i, okey tak apa, terlupa dimaafkan. Okey, orang tu yang kat Malaysia tu dimaafkan. Tapi semua tak, macam-macam dikatakan sudah beres perkara itu. Ya, ini yang kata beres tu dekat sana, kat Rombau lah kan. Kenapa boleh kata ini? Mana nak kata kat sini, imam tambah rakaat tak boleh ikut. Kata boleh. Tapi berkait yang tadi, apa juga selain pada tambah rakaat, kena ikut. Kita tahu ke tak tahu apa kesalahan imam, dia tahulah apa salah dia. Dia duduk sawi utamanya. Kena ikut. Kalau tidak, batal. Ustaz Ihsan ada mengajar sini tak? Tak ada. Tak ada. Kenal kan Ustaz Ihsan? Secara kebetulan Ustaz Ihsan buat kuliah selepas berlaku perkara tu. Tak tahu berapa minggu lepas tu saya pun ada mendengar di kuliah. Akhir kali Tok Imam kita bertanya kan mengenai tadi perkara tadi yang saya cakap tadi. Itu yang dia kata tadi, apa yang saya cakap memang betul lah. Mana kata kalau tak ikut batal. Batal kalau tak ikut. Ada itu salah. Dia tak ada kata Imam Syafi'i ni tak ada. Tapi saya kata bagi longgar, bagi macam tak tahu, terlupa, maafkan. Batal. Banyak perkara yang melibatkan kalau kita ikut imam. Itu sebabnya kita dalam solat fardu, di waktu makmum kena berniat jadi makmum ikut imam. Kalau imam tak berniat jadi imam, sah solat tersebut tapi tak dapat pahala Jumaat. Tak dapat pahala Jumaat. Dia ulang balik ni. Kalau solat 5 waktu, makmum mesti berniat ikut imam. Kalau tak niat ikut imam, batal solat dia. Imam dia tak niat jadi imam, solat 5 waktu, solat dia sah tapi tak dapat pahala berjemaah. Sekiranya makmum dia terlupa nak niat menjadi ikut imam, jadi makmum, dalam solat tu dia teringat, dia boleh niat dalam solat tersebut. Kita dalam perjalanan solat tu lah boleh, kalau dia terlupa. Dalam solat fardu Jumaat, kedua-dua mesti niat jadi imam. Imam mesti niat jadi imam, makmum apatah lagi. Cuma dalam solat 5 waktu saja, imam kalau tak niat jadi imam, solat sah tapi dia tak dapat pada Jumaat. Dalam solat Jumaat, imam mesti niat jadi imam. Kalau tak niat jadi imam, dia tak sah. Dua-dua kena. Jemaah kena solat ni, niat jadi makmum lah. Yang imam kena itu solat Jumaat. Itu perkara itu saya highlightkan. Lagi satu perkara yang juga terlupanya imam ni, iaitu saya solat di maghrib, solat subuh di Masjid Mukarrabin, Mukarrabin. Imam tidak baca doa kunut dan tidak sujud sahwi. Apa kita nak buat? Imam tidak baca, dia terlupa lah. Dia terlupa. Tidak baca doa kunut, tidak sujud sahwi. Perlu tak dia sujud sahwi? Tuan tak jawab? Saya terus dengar kan. Saya tanya lah kan. Kita kena sujud sahwi. Yang sujud sahwi ketika itu saya kata waktu subuh lah, ramai juga masa PKP juga lah. Saya rasa ada 4-5 orang termasuk saya lah kan. Dia tanya apa ramai yang tak ikut sujud sahwi. Sah tak solat? Solat sah. Imam dia ada pergi salam. Lepas tu dia tak doa kunut, tak sujud sahwi. Lepas dia pergi salam tu kita sujud sahwi lah. Kita disunatkan sujud sahwi, bukan diwajibkan disunat sujud sahwi.
Kalau tak sujud sahwi, sah juga, tapi ada kekurangan di situ lah. Dan rintitan pada itu, kalau kita solat di masjid India ke, di Pakistan ke, dia tak ada doa apa ni, dia tak ada apa ni, doa kunut kan. Mana kita pun boleh disunatkan setelah dia pergi salam, disunatkan kita sujud sahwi. Kita solat subuh, kita singgah masjid India, kita ikut dia tak buat doa kunut, mana kita pun setelah dia pergi salam, kita disunatkan doa apa ni, sujud sahwi. Disunatkan lah, bukan dia wajib lah, disunatkan. Boleh. Kalau Mekah macam mana? Mekah tu ada kesempatan buat tu, dia pasal dia bagi peluang kan. Tidak lama, dia punya tidak ada tu lama, mana kita sempat nak buat. Itu di antara dua perkara. Rintitan pada itu, rintitan pada itu. Nak katakan terlupa Nabi SAW tu untuk mengajar kita. Apa yang berlaku di sebelum PKP dulu, sebelum Covid dulu, ada berlaku dalam bulan Ramadan di Masjid Puncak Alam kan. Masjid Puncak Alam, dia tertinggal satu ayat Fatihah. Saya tak tahulah sama ada saya dapat, mungkin tuan-tuan semua dapat lah kan. Sama ada saya dapat hari ini saya dapat, sama malam tu berlaku ke sebelum tu, Allah Alam, saya tak tahulah. Pihak pejabat Mufti Selangor arahkan siapa yang solat malam tu, dia kena ulang balik. Kena qada. Solat malam tak sah. Dia imam tertinggal satu ayat dari Fatihah dalam rakaat berapa saya pun tak ingat kan. Kalau dia ikut kaedah, kalau mereka sama ada imam mengetahui ataupun para jemaah mengetahui, dia ikut kaedah macam ni. Berlaku pada Rasulullah SAW, dia tak ceritakan sama ada solat zuhur ke atau solat asar. Dia buat solat tersebut adalah 2 rakaat. Dia tidak dalam musafir dan tidak dikosarkan solat tu. Apabila setelah selesai 2 rakaat, baginda pun pergi ke tepi dinding bersandar seolah ada sesuatu yang dia merunsing, dia risaukan lah, bukan pasal solat tadi. Dia pergi solat, begitu dia pergi ke dinding, bersandar dinding, macam orang yang risau ada sesuatu perkara kena fikir. Kemudian salah seorang sahabat, Zulyadin nama dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah Tuan memendekkan solat ataupun terlupa? Dia kata, aku tidak terlupa, aku tidak memendekkan solat. Mana dia Rasulullah SAW pun tanya pada sahabat lain, Sayyidina Abu Bakar, Umar, dia, betulkah apa yang kata ni sahabat kita tadi? Betul ya Rasulullah. Okey, mari kita masuk solat balik, kita tambah 2 rakaat balik. Tambah 2 rakaat lagi, tinggal kemudian sujud sahwi. Syaratnya nak buat macam tu tidak ada perkara-perkara lain yang mengikuti itu. Kita telah berbual ke dia panjang lebar, kumpul tingkat, tak boleh. Ini berkaitan dengan masalah itu saja. Masalah berkaitan dengan solat tadi saja. Okey, kita sambung solat 2 rakaat, kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi. Tak perlu kita buat 4 rakaat tu. Pasal kita dalam perbuatan ada perbualan mengenai perkara tersebut saja. Kalau kita sudah pergi ke tepi, kemudian kita berbual hal dunia ke berbual apa hal mana, kalau kita nak tak boleh, kena buat 4 rakaat lagi. Kalau mereka menggunakan kaedah ini dekat puncak alam tadi, selesai masalah. Tapi kemungkinan yang belakang pun tak mengingatkan, tak tahu, mungkin tak tahu, yang imam pun tak ingatkan imam. Kalau yang yang belakang dia, imam terlupa satu ayat Fatihah tadi. Kalau ada yang tanya macam tu, kalau imam tu tahu, dia akan okey. Kalau betul, okey, kita bangun balik, tambah 1 rakaat, sujud sahwi, selesai masalah. Tapi tak berlaku. Kemudian apa jadi dengan solat tarawih? Apa salah dengan solat tarawih mereka? Kita nak melakukan solat tarawih selepas solat pada Isyak.
Tapi solat dua isyak dah batal. Mana solat tarawih tadi bermakna tidak dapat apa-apa ganjaran pahala. Habis macam tu je. Mana tidak ada solat tarawih malam tu lah. Mana kalau solat tarawih itu, mana tidak ada berpahala langsung. Sebab apa? Syarat dia naklah selepas waktu isyak. Sedangkan solat fardu isyak sudah batal. Itu tak apa, kan solat sunat kan. Tak ada masalah sangat. Itulah dia perkara yang saya nak lagi. Ada lagi perkara lah ni. Sebelum ni dua perkara dia dua perkara terlupa tadi. Yang satu daripada Rasulullah SAW. Cara macam mana kita nak buat apabila kita terlupa sesuatu perkara dalam solat. Okey, satu perkara lagi. Satu kemuskilan ni. Baik berkaitan dengan cuit-cuit ni. Kalau kita tengok, kita nak berimamkan seseorang tu, kadang-kadang kita cuit dulu, kadang kita takbir dulu, kita cuit kan. Kita duduk apa ni? Ini kaki kita ni. Ini keadaan itu tak ada sebenarnya. Kita terikut-ikut. Kalau kita sudah duduk belakang dia, kaki ni, dah secara tak langsung dia dah tahu kita nak berimamkan dia, tak payah cuit lah. Kalau cuit ni apa ni, terpanjat orang kan. Mana bukan keadaan. Kalau kita duduk macam tu, kecuali dia tak faham kan. Tak faham, cuba kalau dia nak kembali dia jemaah, dia tambah dalam apa ni, niat jadi imam solat tertentu. Mana tak payah cuit. Allah kan terus lah ikut dia. Mana orang ni dah tahu dah, dia mesti nak berimamkan aku dia. Kerja kenapa dia rapat kat aku. Ni kita pergi cuit. Yang kaedah cuit tu apa dia? Yang kaedah cuit tu ialah ini banyak yang berlaku. Mungkin kan ustaz-ustaz pun jarang dia nak highlightkan perkara inilah. Okey, kita berimamkan. Okey, kita jangan fokus pada kesaat inilah. Masa kita rapat-rapat sembahyang dulu kan. Imam depan, saf pertama penuh. Kemudian kita seorang datang. Kita tengok tak ada kosong pun. Kebanyakan mereka akan solat di belakang saf yang penuh tadi. Tak kira saf pertama ke kedua ke yang penuh lah. Saf yang akhir tu penuh. Penuh tak mana dia di sana mana? Imam sini saf, dia pun jadi imam kat belakang. Sah tak? Ini banyak berlaku. Dan saya pun pernah ternampak ada satu mereka baru ustaz muda lah, dia baru dia baru balik jugalah kan. Dia belajar di Madinah. Dia solat belakang saf. Nak katakan begini, hadis yang pertama lah, kita buat terjemah dia. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW melihat salah seorang sahabat dia solat di belakang saf seorang. Imam saf tu dah penuh, imam tak kira saf apa lah, saf pertama, kedua ke, saf yang akhir tu penuh, dia pun belakang, solat belakang seorang. Mana kalau Rasulullah SAW tu dia jadi imam kan. Tapi Rasulullah SAW dia boleh tahu apa yang berlaku kat belakang. Apabila Rasulullah SAW berjumpa dia, mana dia memuji orang tu tentang kesungguhan dia nak berjemaah. Puji. Tetapi kita jangan ulang balik, jangan melakukan perkara sebegini lagi. Mana dia memuji kesungguhan tu orang nak kita nak berjemaah kan. Kita ke belakang. Mana kata Allah, dia puji kesungguhan dia nak berjemaah. Tapi jangan lakukan balik. Jangan lakukan seperti itu. Solat satu orang di belakang saf yang akhir. Jangan lakukan lagi. Mana dia tak suruh ulang ni solat tadi. Dia tak suruh ulang Mana jangan dia suruh orang ni jangan buat lagi. Saf solat. Hadis yang kedua mengatakan Rasulullah tahu apa berlaku belakang. Ada seorang sahabat subuh lagi, sahabat yang lain lah ya. Dia solat belakang saf yang akhir seorang. Dia suruh ulang balik solat tu. Tolong ulang solat balik.
Yang tadi cuma dia warning je. Yang kedua, berlaku pada orang lain, ulang balik solat tadi. Ini apa kita nak katakan? Mana solat tu batal, bukan tak sah. Pendekatan ini bagi Imam Syafi'i, dia ambil hadis yang pertama, makruh hukumnya. Kalau kita solat belakang saf seorang hingga akhir, makruh. Makruh pun kalau ikutkan, kalau sampai warning Rasulullah SAW tu, makruh tahrim mana tu. Bagi dia macam ni, okey, makruh. Bagi Imam Hanafi, batal. Dia ambil pendekatan balik hadis yang kedua tadi. Batal solat seorang di belakang saf. Apa yang perlu kita buat? Kita datang, saf penuh, okay? Sekarang dalam letak yang masa kita rapat-rapat, saf penuh, kita duduk belakang saf, Allah Akbar, kita tarik orang depan tu. Tarik orang depan tu ke belakang. Yang ini rapatlah. Tapi masalah kita tarik orang depan tu, dia tahu tak tahu. Itulah ilmu, nak ilmu dia. Tapi itu yang kata dia nak contoh pada yang cuit-cuit tadi tu. Tidak ada cuit tu, itulah kaedah yang cuit katakan tadi, cuit ataupun tarik tadi. Orang yang berseorangan di belakang saf, apabila dia takbir, bukan tarik dulu, dia takbir dulu, tarik yang belakang dan yang depan. Okey, kosong mana? Yang ni rapat. Itu kaedah dia. Saya ulang balik. Dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya makruh sembahyang seorang di belakang saf. Mana sudah ada dua imam dah, depan satu belakang imam tu. Tapi kalau nak ikut daripada apa ni, warning Rasulullah SAW tu, mana makruh tu bukan makruh saja, bukan makruh tanzih. Makruh tanzih tu mana makruh biasa. Dia makruh sampai tahrim, dah sampai tak haram. Masih sah lagi lah solat tu bagi kita Imam Syafi'i. Masih tak tahu. Kalau berulang lagi perkara yang sama, itu boleh hukumkan batal. Bagi Imam Hanafi khususnya, batal. Berdasarkan pada hadis kedua, Rasulullah SAW suruh orang tu ulang balik solat yang dilakukan tadi. Itu dia kaedah yang cuit-cuit tadi. Tapi sekarang berlaku juga. Sekarang kalau kita ini tak ada masalah, tak perlu nak tarik lah. Kosong je, kalau kita seorang belakang, masuk je lah celah tu. Kalau rapat-rapat tak masalah. Kalau ada polis datang kata kenapa rapat, terang kan macam cerita tu. Tapi kadang-kadang ada orang takut juga. Ya. Ni saya nak kata apa berlaku lah semalam atau saya bawa balik ni Rembau hari Rabu. Berlaku lah. Dia solat kat belakang tu, sedangkan saya dah terangkan pada dia tu kan. Saya dengar sama ada saya terangkan dia tidur ke apa, Allah Alam kan. Dia duduk belakang kan. Boleh, masuk je lah. Tak boleh. Mana hukum tu memang katakan, kalau kita hadis yang pertama, dia dah warning dah, walaupun tak ulang. Hadis yang kedua langsung suruh ulang balik solat tu. Mana kalau penuh, tarik. Kalau macam sekarang ni, kalau tak ada orang lagi buka belakang pun, kita tengok seorang je, penuh dah saf ni, saf pertama, saf dua, saf penuh, tiga, kita masuklah je celah ni. Dah kosong kan. Masuk je. Apa-apa lah. Mana Allah mengetahui. Kalau ada orang yang tertentu datang, ceritakan apa itu. Itu kaedah cuit tadi. Okey. Kemusikan ada apa itu? 3 lah ya. Apa kemusikan. Okey, last sekali Apa kemusikan lagi? Okey, mengenai hadas orang mandi hadas minta maaf lah saya itu tak ada khusus Pasal apa perkara ni ada, memang orang bertanya kepada saya. Apabila orang tanya saya akan bawa lah ke mana-mana. Tempat saya bulan saya akan highlight benda tu. Walaupun yang tanya Mukarrabin, walaupun yang tanya Sungai Besi misalnya, apabila saya buat kuliah mana, kalau pada pertama saya akan highlightkan benda itu semua. Mandi hadas. Bertanya mereka pada saya, Ustaz, macam mana dikatakan mandi hadas besar ni terangkat hadas kecil wuduk? Bermakna kita sebab mandi hadas besar, kita tak perlu ambil wuduk balik, kemudian kita terus solat. Mandi subuh lah kan? Macam mana? Habis ada tak penerangan daripada ustaz yang kamu dengar? Dia cakap
mandi hadas besar, selepas mandi hadas besar, kemudian tak perlu ambil wuduk, boleh terus solat. Itu aja. Tak ada penerangan langsung. Tak ada itu. Pasal hadas kecil terangkap oleh hadas besar. Mana penerangan yang cara detail tak ada macam tu lah. Memang takkan. Okey. Gini ya. Okey, dalam mandi hadas. Dalam mandi hadas, mandi hadas kita mengikut sunnah kita pun beristinja. Kita cuci depan belakang, kubur, dubur, depan macam, kemudian kita pun basuh tangan, disunatkan berwuduk. Disunatkan berwuduk. Sudut wuduk sebenarnya sudut biasalah. Kecuali kalau ikut Rasulullah SAW, cara dia tidak terus basuh kaki. Dia tangguhkan basuh kaki itu selepas habis mandi hadas. Selepas mandi hadas dia sunat wuduk, dia wuduk macam-macam wuduk. Tiba nak basuh kaki, dia hold dulu. Okey, dia pun mandi hadas besar. Dia pun belum mandi hadas ya. Mandi hadas dah habis. Sudah habis mandi hadas, dia pun basuh kaki kanan, basuh kaki kiri macam mana basuh. Okey. Kalau kita nak teruskan juga, nak habiskan basuh kaki tak ada masalah. Kita sunat wuduk, kita ambil wuduk sampai basuh kaki. Lepas itu kita mandi hadas besar. Tak ada masalah ya. Bagi Rasulullah SAW, dia tangguhkan basuh kaki itu sehingga selesai mandi hadas. Sudah ya. Dalam keadaan ini, bolehkah selepas itu kita terus tadi ada sunat wuduk kan? Selagi tidak ada perkara yang membatalkan wuduk ketika kita mandi hadas tadi, mungkin kita tidak terkentut ke, mungkin kita tidak pegang kemaluan kita dengan tapak jari ni, buat jari ni, dan terkencing ke. Selagi itulah kita boleh gunakan terus lepas mandi tu, lepas mandi atau kita basuh kaki untuk wuduk tadi ke, atau kita berwuduk lengkap awal-awal ni, okey, kita pun boleh solat dengan mandi hadas tadi. Pasal kita ada solat wuduk tadi. Selagi perkara tidak ada perkara yang batalkan wuduk tadi. Itu dalam keadaan ini, kalau kita pakai kata orang Perak cokel mandi lah, atau pakai basahan kan, tak ada masalah. Kalau kita tak pakai basahan, kemungkinan kita pegang kemaluan kita kan, itu masalah kan. Kita kena berwuduk balik. Mana masalah tadi, okey, kita sebelum andi ada selepas beristinja, kita pun berwuduk, sunat wuduk. Kalau kita nak tangguhkan basuh kaki, kemudian kita mandi hadas besar. Setelah habis mandi hadas besar, kita pun basuh kaki atau kita solat awal. Selagi tidak ada perkara yang membatalkan wuduk, seperti terkentut ke apa, pegang kemaluan ke dengan tangan atau sebagainya, kita boleh terus terus solat. Itu mudah. Yang persoalannya tadi yang ditanya tadi itu, kita tidak mengambil sunat wuduk. Mana selepas beristinja kita pun terus mandi hadas besar. Mandi hadas besar, yang mereka minta jelaskan dia, mandi hadas besar, kemudian dia pun terus pergi. Lepas hadas besar, dia pun terus pergi. Dia tidak ambil wuduk lagi, dia terus solat dengan mandi hadas besar tadi. Sah boleh tak boleh? Itu yang dia persoalkan tadi tu. Pasal apa? Dia dengar apabila kita setelah mandi hadas besar, terangkat hadas kecil tadi. Okey, keadaan sama juga. Sunat wuduk tadi, sunat mengambil wuduk tadi, sunat mengambil wuduk. Sunat mengambil wuduk. Dalam keadaan ini, dia tidak mengambil wuduk, selepas istinja, dia pun terus mandi hadas besar, dia pun lepas tu dia boleh terus solat. Tak perlu ambil wuduk. Walaupun dia tidak mengambil sunat wuduk tadi. Dengan syarat, sama syarat tadi, tidak ada perkara yang batalkan wuduk. Dia tidak pegang kemaluan dia tidak kencing ke, tidak kentut ke gitu. Semua terberes. Mana yang ni lah katakan. Boleh kita terus solat tanpa mengambil wuduk lagi. Pasal hadas besar tu, ada kita dah tangkap hadas besar tadi. Mana kalau yang pertama tadi, ialah mungkin pertama tadi kita sudah ada wuduk kan, itu tak ada masalah kan. Yang tidak mengambil wuduk tadi, sama juga caranya, selagi tidak ada perkara yang batalkan wuduk, kan gitu, sah
sah mandi hadas tu, terangkatlah hadas kecil tadi, dalam hadas besar tadi, untuk kita terus solat tidak perlu ambil wudu tadi. Itulah dia penjelasan tu. Boleh faham tuan-tuan? Puan? Mungkin ada pendengar sebelum tu kan, saya tak saja hal lain. Kalau tuan-tuan tu dah, perempuan sudah dengar perkara itu, minta maaf lah. Mungkin ada satu dua orang yang belum dengar lagi kan. Saya itulah kalau tempat yang pertama saya akan buat apa itu sebelum saya diminta saya untuk buat kitab lah. Tapi ini mungkin ini pertama kali dan mungkin pertama kali dan last kali kan. Wallahu a'lam lah. Saya rasa setakat itulah saya untuk kongsi ilmu sama tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasihlah kepada TK yang telah sudi menjemput saya untuk mengaji Ustaz Rafidi. Apa saya ada kesalahan saya menyampaikan sekitar banyak yang baik kepada Allah Ta'ala, yang kekurangan kita sendiri. Saya minta ampun kepada Allah Ta'ala dan minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan sesudah dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu akbar wa taqabbal ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih.